Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan berkongsi berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan semester yang kedua ini, ya, untuk bab yang kedua, okey, perundangan perniagaan, tapi untuk subtopik 2.2. Iaitu kontrak jualan barang-barang. Okey, apa yang akan cikgu kongsikan? Kita lihat sebentar. Okey, anak-anak pelajar. Perkongsian cikgu untuk hari ini adalah berkaitan dengan subtopik 2.2 iaitu kontrak jualan barang-barang. Okey, video sebelum ini cikgu telah kongsikan ataupun cikgu telah menjelaskan dan menerangkan berkaitan dengan undang-undang kontrak. Okey, dan kali ini kita akan lihat subtopik yang seterusnya, itu subtopik berkaitan dengan kontrak jualan barang-barang. Sebelum itu kita lihat dahulu, ya, apakah objektif untuk sesi PDP cikgu pada kali ini. Okey, yang pertama, diharap selepas menonton video ini anak-anak pelajar dapat mentakrifkan, ya, mentakrifkan Akta Jualan Barangan 1957. Okay, yang kedua, dapat menerangkan maksud kontrak jualan barangan. Yang ketiga, membezakan antara syarat tersirat dan syarat tersurat. Serta yang terakhir, ya, diharap di akhir sesi nanti para pelajar dapat menerangkan elemen-elemen yang perlu ada dalam kontrak jualan barangan. Okey, jadi itu 4, ya, objektif untuk sesi kali ini. Untuk yang pertama ini, kita lihat dahulu apa yang berkaitan dengan maksud. Okey, di sini kita akan lihat, ya, berdasarkan Akta Jualan Barang-barang 1957. Okey, mentakrifkan di sini kontrak jualan barang adalah kontrak di mana penjual bersetuju memindahkan hak milik barang, ya, kepada pembeli dengan balasan yang disebut harga. Jadi ada beberapa poin ataupun aspek yang anak-anak pelajar kena highlightkan di sini. Okey, yang mana kontrak jualan barang adalah satu, dia adalah kontrak. Kontrak antara siapa? Antara penjual dengan pembeli, ya, yang mana penjual di sini bersetuju untuk memindahkan hak milik. Maknanya berlaku pemindahan hak milik barang kepada pembeli dengan balasan yang disebut sebagai harga. Okey, dengan balasan yang disebut sebagai harga. Okey. Menurut Section 6 Akta Jualan, ya, barang boleh dikelaskan kepada 2. Okey, satu dinamakan sebagai barang sedia ada. Okey, barang sedia ada ini adalah barang yang memang ada depan mata, memang ada dalam stok kita, ya, yang mana boleh terus dibeli. Ya, contohnya, kereta adalah barang sedia ada. Okay, kemudian produk-produk lain, produk-produk harian itu adalah barang sedia ada yang kita boleh terus beli. Okey, yang kedua, kita ada barang masa hadapan. Barang masa hadapan hanya ada apabila barang masa hadapan ini adalah barang yang belum ada, ya, tetapi hanya kontrak akan wujud, ya, selepas barang itu siap. Contohnya, rumah yang dalam pembinaan. Okey, terutama rumah-rumah yang dalam proses pembinaan, kamu tidak lihat rumah tersebut, ya. Yang hanya kamu lihat, dia adalah model kepada rumah sahaja.
Ya, modal kepada rumah. Jadi maknanya semasa kontrak dibuat, kamu hanya merujuk kepada model tersebut. Okey, dan selepas rumah itu siap, barulah kontrak diadakan ataupun kontrak tentang jualan itu wujud. Itu barang masa hadapan. Jadi ada dua jenis barang, ya, barang sedia ada dan barang masa hadapan. Kita boleh bedakan yang antara kedua jenis barang tersebut. Okey, seterusnya kita akan lihat berkaitan dengan kontrak jualan. Ya, apa itu kontrak jualan? Ya, kontrak jualan boleh berlaku dalam dua bentuk. Okey, satu dinamakan sebagai jualan dan yang kedua itu adalah persetujuan untuk menjual. Okey, kita lihat ya. Di bawah Seksyen 4/3 Akta Jualan Barangan 1957 menyatakan, ya, sekiranya penjual melakukan pemindahan hak milik, itu dinamakan sebagai kontrak jualan. Ya, adanya kontrak jualan apabila berlakunya pemindahan hak milik barang. Okay. Tetapi sekiranya pindah milik itu berlaku pada masa hadapan, ya, bukan pada masa tersebut, maka itu dinamakan sebagai persetujuan untuk menjual. Ya, itu beza antara jualan dengan persetujuan untuk menjual. Ya, bezanya dari segi dia punya situasi lah. Ya, kalau kontrak jualan dia berlaku pada masa tersebut, ya, berlaku pemindahan hak milik pada masa tersebut, itu kontrak jualan. Tetapi apabila pindah milik itu ataupun perpindahan hak milik itu berlaku pada masa hadapan, itu dikatakan sebagai persetujuan untuk menjual. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah elemen ataupun syarat yang terdapat dalam kontrak jualan. Okey, elemen-elemen dalam kontrak jualan, ya, satu, kena ada dua pihak, ya, penjual dan pembeli. Okey, yang kedua, adanya pemindahan hak milik. Ya, terdapat pemindahan hak milik daripada penjual kepada pembeli. Okey, kemudian yang ketiga, wujud barang sebagai subjek utama yang dikontrakkan. Maknanya ada barang yang dipindah milik. Dan yang keempat, terdapat balasan wang daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Maknanya ada dia punya balasan lah, balasan itu dalam bentuk wang. Okey, untuk elemen ini anak-anak pelajar boleh merujuk kepada kes Lokayit melawan Muhammad Isa. Kes ini adalah berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam kontrak jualan. Okey, ini cikgu harap anak-anak pelajar boleh faham, ya, setakat ini penerangan cikgu berkaitan dengan kontrak jualan. Okey, seterusnya kita akan lihat, ya, berkaitan dengan syarat tersurat dan syarat tersirat yang terdapat dalam kontrak jualan barang. Okey, apakah itu syarat tersurat dan syarat tersirat? Syarat tersurat, sebelum itu kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan syarat. Syarat adalah stipulasi utama kontrak, ya, di mana jika berlaku pelanggaran syarat di dalam kontrak jualan barang, ya, ia akan memberi hak kepada pihak yang tidak bersalah untuk menolak kontrak tersebut. Ini berdasarkan Seksyen 12/2 Akta Jualan Barang. Ingatnya apa itu syarat? Okey, syarat tersurat ataupun syarat nyata. Okey, syarat tersurat ini adalah perkara-perkara yang disebutkan secara nyata dalam perjanjian. Ya, kamu boleh lihat dengan jelas. Contohnya, kamu mau beli kereta, maka syarat tersurat ataupun syarat nyata yang dinyatakan dalam kontrak, contoh harganya berapa, apa jenamanya, apa modelnya, apa jenis kereta tersebut, ya,
berapa cc enjinnya, okey, apa manfaat, apa spek tentang kereta tersebut. Itu apabila kamu membeli kereta tersebut, kamu boleh nampak dengan jelas. Itu dinamakan sebagai syarat tersurat ataupun syaratnya nyata. Untuk syarat tersirat ini adalah perkara-perkara yang tidak disebut dalam kontrak ataupun yang tidak disebut secara nyata. Okay, contohnya, kualiti barang tersebut. Kualiti memang tidak disebut secara nyata dalam suatu kontrak jualan barang. Okay, jadi untuk syarat tersurat dan tersirat, anak-anak pelajar kena ingat, tersurat adalah syarat nyata yang boleh dilihat dalam kandungan sesuatu kontrak. Syarat tersirat pula adalah syarat yang tidak dinyatakan secara nyata, ya, tetapi dapat ditafsir dalam kontrak tersebut. Ya, contohnya kualiti tentang barang yang dibeli ataupun dijual. Okey, untuk syarat tersirat, ya, dia kita lihat perbezaan syarat tersirat dan syarat tersirat. Untuk perbezaan ini, kita boleh lihat daripada dua aspek. Ya, satu daripada dia punya maksud dan yang kedua daripada dia punya contoh lah. Ya, syarat tersurat adalah syarat utama yang dinyatakan secara jelas dalam kontrak, manakala tersirat pula adalah syarat utama yang tidak dinyatakan dalam kontrak tetapi diandaikan wujud dan diketahui. Okey, contoh syarat tersurat di sini, ya, kontrak pembelian kereta mengandungi perjanjian tentang macam yang cikgu cakap tadi lah, tentang harga, jenis kereta, kaedah pembayaran dan lain-lain yang kamu boleh nampak dalam kontrak yang dibuat. Tapi untuk syarat tersirat, contohnya, ya, kontrak jualan kereta mempunyai syarat tersirat mengenai hak milik, ya, kualiti dan kelayakan. Okay, itu perbezaan antara syarat tersurat dan syarat tersirat. Okey, ini pula adalah berkaitan 4 jenis syarat tersirat yang kamu tidak nampak dalam sebuah kontrak. Okey, kalau yang tersurat tadi kamu nampak secara nyata kan? Okey, ini yang tersirat. Dia ada 4 jenis. Okey, satu adalah syarat tersirat mengenai hak milik. Okey, untuk yang pertama ini, syarat tersirat mengenai hak milik di sini, dia menerangkan tentang maknanya penjual mempunyai hak milik terhadap barang yang hendak dijual, bukanlah hak milik orang lain. Okey, yang kedua, syarat tersirat mengenai jualan melalui perihalan ataupun deskripsi. Okey, ini bagi, ya, barang yang dijual melalui penerangan, maknanya pembeli hanya mendapat maklumat daripada penerangan yang disampaikan oleh juru jual ataupun melalui daripada dia punya deskripsi, melalui dia punya katalog. Jadi barang itu haruslah sama seperti yang diperihalkan. Okey, yang ketiga, syarat tersirat jualan melalui kualiti dan kelayakan. Okey, untuk yang ini, syarat tersirat melalui mengenai kualiti dan kelayakan, maknanya barang yang dijual itu, ya, diketahui tentang kualiti barang tersebut. Okey, dan yang keempat adalah syarat tersirat mengenai jualan melalui sampel. Okey, ini bagi barang yang dijual berdasarkan contoh ataupun sampel. Untuk produk yang dijual berdasarkan contoh ataupun sampel ini, barang yang dibeli oleh si pembeli kenalah sama seperti apa yang disampelkan. Ya, apa contoh yang diberi. Okey, kalau kamu bilang berat barang tersebut 1 kilo, maka yang sampai dengan pembeli juga kena 1 kilo. Ya, kalau kamu bilang barang itu ada 2, maka yang sampai kepada si pembeli juga kena 2. Itu syarat tersirat melalui sampel ataupun contoh.
Jadi ada 4 jenis syarat tersirat yang anak-anak pelajar kena ingatilah ya. Mengenai hak milik, jualan melalui perihalan, jualan melalui sampel dan jualan mengenai kualiti dan kelayakan. Okey, seterusnya kita lihat elemen dalam kontrak jualan. Kalau yang pada awal tadi ada disebut 4 elemen utama kan kontrak jualan. Ya, 4 elemen ataupun syarat utama dalam kontrak jualan. Ini adalah elemen-elemen lain yang perlu ada dalam kontrak jualan. Okey, antaranya adalah waranti. Apa itu waranti? Okey, waranti adalah jaminan pihak penjual terhadap barang yang dijual kepada pengguna. Ya, yang mana pelanggaran waranti akan memberi hak kepada pihak yang bersalah, akan memberi hak kepada pembeli, bukan pihak yang bersalah ya, kepada pembeli untuk menuntut ganti rugi. Tetapi bukan hak untuk menolak barang ataupun menganggap kontrak ditamatkan. Maknanya pelanggaran waranti tadi hanya akan memberi peluang, si pembeli hanya akan mendapat ganti rugi sahaja terhadap pelanggaran waranti. Ya, bukan bermaksud pelanggaran waranti itu si pembeli ada hak untuk membatalkan kontrak ataupun menolak barang tersebut. Okey, terdapat 2 waranti tersirat. Okay, satu adalah milikan aman ataupun bebas daripada gangguan. Yang mana untuk milikan aman ini bermaksud si pembeli bebas untuk memiliki barang tersebut tanpa sebarang gangguan. Ya, boleh menggunakan barang tersebut dengan aman. Ya, tiada gangguan daripada pihak ketiga. Yang kedua, waranti tersirat bebas daripada gadaian ataupun bebanan pihak ketiga yang tidak diketahui oleh pembeli. Maksudnya, barang yang dijual bukanlah barang gadaian, ya, yang mana dia akan melibatkan tuntutan dari pihak ketiga. Ya. Jadi maknanya waranti tersirat ini, waranti tersirat daripada gadaian ini, barang itu bukan barang yang telah digadaikan. Okey, jadi dia tidak ada gangguan daripada pihak ketiga. Okey, kemudian yang kedua dalam elemen lain kontrak jualan ya, ada keterangan. Maknanya ada penerangan tentang barang yang dibeli. Okey, seterusnya yang ketiga, bebas daripada kesulitan. Maknanya si pembeli bebas daripada menghadapi masalah-masalah. Contohnya, semasa membeli barang tersebut, barang itu boleh digunakan dengan selamat. Bukan ada masalah lain. Dan yang ketiga, barang boleh guna. Ya, maknanya barang boleh digunakan. Bukannya rosak. Dan yang kelima, mutu barangan. Ini berkaitan dengan kualiti barang yang dibeli. Okey. Jadi, anak-anak pelajar, ya, itu sahaja berkaitan dengan kontrak jualan barang. Apa yang penting dalam kontrak jualan barang ini? Ya, tadi kita ada maksud ya berkaitan dengan kontrak jualan. Ya, kita juga telah lihat tentang 2 jenis barang. Ya, ada barang sedia ada dan barang masa hadapan. Pastikan anak-anak pelajar boleh memberi contoh yang bersesuaian untuk kedua-dua jenis barang tersebut. Jadi kemudian kita ada 4 elemen utama ya kontrak jualan. Okey, selepas itu kita ada syarat tersurat dan syarat tersirat. Syarat tersurat adalah syarat nyata, syarat tersirat adalah syarat yang tidak dinyatakan dalam sesuatu kontrak tetapi wujud. Dan ada 4 jenis syarat tersirat. Okay, kemudian kita ada berkaitan dengan perbezaan antara syarat tersurat dan syarat tersirat. Dan yang terakhir tadi yang saya terangkan adalah berkaitan dengan elemen-elemen lain dalam kontrak jualan.
Ya, kita ada waranti, kita ada keterangan, kita ada bebas daripada kesulitan, kita ada boleh guna dan kita ada tentang mutu barang. Okey, jadi cikgu harap perkongsian ataupun penerangan hari ini dapat dipahami dengan jelas oleh anak-anak pelajar dan bermanfaat untuk membantu anak-anak pelajar mengulang kaji berkaitan dengan subtopik kontrak jualan di bawah bab 2 Perundangan Perniagaan. Okey, jadi sampai di sini sahaja perkongsian cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih atas kesudian anak-anak pelajar menonton video cikgu. Boleh sharekan video ini dengan rakan-rakan yang lain dan jangan lupa untuk ke channel cikgu melihat perkongsian-perkongsian untuk subjek pengajian perniagaan yang lain. Jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Bye.